Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada hadirin sekalian. Nama saya Nurul Suhaizah binti Ismail selaku pengurusi dalam forum pada hari ini. Alhamdulillah dan rasa bersyukur terhadap ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan untuk sebuah forum perdana iaitu forum yang bertajuk Penghayatan Rukun Negara dan Hubungan Etnik. Sebelum kata bersilang bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel yang sudi berkongsikan ilmu bersama kita pada hari ini. Memperkenalkan ahli panel pertama, Dr. Nur Amirah Fazana binti Abdul Razak. Beliau merupakan pensyarah akademik pengajian bahasa daripada Universiti Tun Hussein On Malaysia. Memperkenalkan ahli panel kedua, Dr. Kristina binti Muhammad Munawan. Beliau merupakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Memperkenalkan ahli panel ketiga, Dr. Nur Ain Hazwani binti Mat Zaini. Beliau merupakan pensyarah Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Saudara-saudari sekalian, atas kesedaran bahawa negara Malaysia hidup dalam masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan adat resam. Justru itu, konflik antara kaum sentiasa menjadi isu yang penting dalam mewujudkan Malaysia sebagai satu negara bangsa. Dengan wujudnya rukun negara, ia dapat menyemai perpaduan dan sikap bertolak ansur dalam kalangan masyarakat. Saya ingin menjemput panel pertama untuk menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan rukun negara. Dipersilakan. Okey, pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada pengerusi majlis kerana menjemput saya untuk memberi informasi yang perlu dihuraikan kepada para penonton sekalian. Okey, baiklah. Prinsip-prinsip dalam rukun negara merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan antara kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun negara ini terbentuk berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang menyebabkan perpaduan antara kaum di Malaysia lemah. Tujuan utama rukun negara ialah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Terdapat 5 prinsip dalam rukun negara yang perlu dijiwai oleh setiap rakyat Malaysia iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Okey, kepercayaan kepada Tuhan dimaksudkan sebagai bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan bahawa agama Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan agama masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Okey, prinsip kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Kesetiaan kepada negara dan raja bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka berpastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, prinsip ketiga iaitu keluhuran perlembagaan menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini dan hak keistimewaan mereka sebagai warga negara. Prinsip keempat rukun negara adalah kedaulatan undang-undang. Menerusi kewujudan undang-undang, ianya akan menjamin kehidupan anggota masyarakat agar dapat hidup dalam suasana yang selamat dan teratur tanpa sebarang bentuk kekacauan. Hak-hak semua orang juga boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang. Okey, akhir sekali, prinsip kelima rukun negara ialah kesopanan dan kesusilaan, menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Tingkah laku sopan mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kehidupan persendirian dan kehidupan beragama.
Versi ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai murni. Kesimpulannya, mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang kukuh, maka pertumbuhan ekonomi dapat dipertingkatkan dan kestabilan politik dapat dikekalkan dalam sistem pemerintahan negara yang bercorak demokratik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama yang telah menjawab persoalan saya sebentar tadi. Seterusnya, mari kita berganjak kepada panel kedua dengan soalannya ialah apakah kepentingan rukun negara dalam mewujudkan Malaysia sebagai satu negara bangsa? Silakan. Terima kasih kepada moderator. Seperti yang kita ketahui, rukun negara memainkan peranan penting dalam kehidupan dalam masyarakat kita semua. Terdapat beberapa kepentingan rukun negara. Yang pertama ialah rukun negara dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu dan harmoni. Melalui pengamalan prinsip rukun negara, masyarakat dapat hidup dengan aman tanpa perbalahan dan persengketaan. Misalnya, masyarakat haruslah melibatkan diri dalam aktiviti komuniti seperti gotong royong di kawasan perumahan. Pelibatan tidak seharusnya melihat kepada faktor perbezaan bangsa dan agama. Semasa melakukan aktiviti gotong royong pula, masyarakat hendaklah tidak mengagihkan tugasan mengikut bangsa. Ianya haruslah dilakukan secara rawak agar dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum. Seterusnya, hal ini juga dapat dikaitkan dengan pepatah yang mengatakan bulat air kerana berbentung, bulat manusia kerana muafakat. Seterusnya, kepentingan rukun negara yang kedua ialah rukun negara dapat mewujudkan masyarakat liberal terhadap perbezaan budaya, agama dan adat resam. Seperti yang kita semua ketahui, setiap budaya, agama dan adat resam mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri yang tersendiri. Masyarakat tidak seharusnya berfikiran cetek dan sempit dengan menghina atau memandang rendah terhadap budaya, agama dan adat resam yang berlawanan dengan mereka punya budaya, agama dan adat resam lah. Kemudian misalnya kaum Cina haruslah menghormati adat resam kaum Melayu yang makan menggunakan tangan. Seterusnya, kepentingan yang ketiga ialah rukun negara dapat menyumbang kepada kehidupan demokratik. Apa yang dapat kita ketahui tentang demokratik ni ialah demokratik merupakan masyarakat yang seia sekata dan bekerjasama demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini, masyarakat tidak melanggar undang-undang dalam Perlembagaan Rakyat Persekutuan meskipun masyarakat hidup dalam kehidupan yang berbeza dari segi agama dan adat resam. Seterusnya, dengan adanya perlembagaan, setiap masyarakat berhak mendapat kebebasan, hak asasi kebebasan untuk bergerak dan menyuarakan pendapat serta sebagainya. Kemudian kuasa memilih kerajaan bertindak melalui parlimen terletak di tangan rakyatnya dan proses ini dijalankan melalui pilihan raya. Seterusnya, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak dapat dipelihara. Sekian kepentingan bagi rukun negara daripada saya. Terima kasih. Sebentar tadi kita sudah mendengar daripada panel kedua mengenai kepentingan rukun negara itu sendiri. Tanpa membuang masa lagi, saya mengajukan soalan yang terakhir kepada panel ketiga. Dengan soalannya ialah bagaimanakah langkah-langkah bagi memupuk tahap kesedaran yang tinggi terhadap prinsip-prinsip rukun negara dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Silakan. Okay, terima kasih kepada saudari moderator. Sekarang saya akan bercakap tentang cara-cara menghayati rukun negara. Okay, yang pertama ialah dengan mengadakan kempen kesedaran. Masyarakat zaman sekarang kurang mengambil berat tentang rukun negara dan kesejahteraan negara ini. Pihak berkuasa boleh mengadakan kempen-kempen untuk memupuk sifat patriotik dalam diri setiap masyarakat. Pihak berkuasa juga boleh melakukan aktiviti yang dapat memupuk perpaduan kaum. Seterusnya ialah melalui pendidikan.
Ini bertujuan untuk memastikan warga pendidik khususnya para pelajar dapat memahami dan menghormati prinsip rukun negara. Para guru-guru di sekolah juga boleh mengajar para pelajar tentang kebaikan dan peranan rukun negara. Seterusnya ialah peranan media massa. Media massa elektronik seperti televisyen dan internet boleh menyiarkan iklan atau program yang memberi kesedaran kepada penonton untuk menghayati prinsip rukun negara. Media massa bercetak pula seperti akhbar dan majalah boleh menerbitkan artikel tentang kepentingan menghayati prinsip rukun negara. Dan seterusnya ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa juga bertanggungjawab mendidik anak-anak sejak kecil tentang rukun negara supaya mereka dapat memahami dan menghayati prinsip rukun negara. Oleh itu, setiap pihak mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal ini untuk memupuk dan memberikan kesedaran tentang cara-cara menghayati rukun negara. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Seperti tadi kita sudah mendengar pandangan daripada ketiga-tiga panel jemputan kita. Sebagai kesimpulannya, penghayatan terhadap 5 prinsip rukun negara ini amatlah penting dalam mengekalkan keharmonian negara dan rakyat di Malaysia. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dalam memastikan semua lapisan masyarakat memahami dan menghayati akan 5 prinsip rukun negara ini. Saya dahului dengan ucapan terima kasih kepada semua panel jemputan kita dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum.